Mungkin anda tahu pemimpin Iraq masa lalu yang telah digulingkan oleh kerajaan Amerika. Saddam dituduh seorang diktator. Kisah Saddam waktu ini telah mendapat liputan meluas di TV. Waktu itu kita dimomokkan dengan berita dari luar yang kita tidak tahu kesahihannya. Saddam Hussein dilahirkan pada 28 April 1937 di kampung Al-Auja, berhampiran bandar Tikrit di Iraq. Dia berasal dari keluarga yang miskin dan dibesarkan dalam persekitaran yang sukar. Saddam Hussein dikatakan telah membunuh rakyatnya sendiri. Sebenarnya Saddam telah menghapuskan golongan Syiah. Saddam tahu bahayanya mereka ini. Mereka semakin ramai dan pendatangnya dari Iran. Hadis dari Saidina Ali mengatakan, kalau jumpa golongan Rafidhah haruslah diperangi. Inilah yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Beliau tahu bahayanya golongan ini. Mereka telah merosakkan tata cara-cara kehidupan sedia ada, mengalahkan perkahwinan mut'ah. Kedatangan tentera Amerika mereka telah memerangi Iraq dan menjatuhkan Saddam Hussein dan menuduh beliau pemimpin diktator. Setelah penangkapan Saddam, selepas pencerobohan Amerika Syarikat ke atas Iraq, kisah beliau yang dituduh pemimpin diktator di negara majoriti Islam masih menarik untuk kami kongsikan. Banyak buku berkisah tentang beliau. Di antara buku-buku ini, terdapat karya Will Barden-Weber. Buku terbarunya ialah The Prisoner in His Palace, Saddam Hussein, His American Guards dan What History Lives Unsaid. Ia menceritakan hari-hari terakhir Saddam dalam penjara sebelum dijatuhkan hukuman mati. Banyak yang kita tidak tahu mengenai beliau. Dalam buku tersebut menceritakan Saddam menghabiskan waktu terakhirnya dengan banyak makan kuah muffin, mendengarkan lagu penyanyi asal AS Mary J. Blige di radio, dan berkebun di penjara Baghdad. Seorang pengawal penjara berkata Saddam mempunyai tangan yang ringan ketika datang ke berkebun. Dia suka mendengar radio dan menukar gelombang. Nanti kalau ada lagu Mary J. Blige, dia akan kuatkan volumenya, kata pengawal itu. Barden-Weber juga menulis bahawa Saddam suka menghabiskan masanya di penjara dan duduk dan menulis sesuatu. Kadang-kadang, dia akan melibatkan pengawal dalam perbualan dan mendengar cerita mereka tentang keluarga masing-masing. Pernah Saddam berkata dia sangat marah kepada salah seorang anak lelakinya, Uday. Uday yang mempunyai masalah emosi yang tinggi, pernah marah-marah di sebuah majlis dan menembak tetamu. Dalam kejadian itu, Uday membunuh beberapa orang termasuk abang Saddam sendiri. Saya sangat marah kepadanya sehingga saya membakar semua keretanya, kata Saddam kepada pengawal penjara, yang kebanyakannya adalah tentera Amerika. Koleksi kereta Uday, tiada satu pun yang murah. Koleksinya termasuk Rolls-Royce, Ferrari dan Porsche. Anehnya, pengawal yang mengawal Saddam di penjara mengakui sangat sedih apabila Saddam dijatuhkan hukuman mati walaupun dia adalah musuh Amerika. Salah seorang askar, Adam Rogerson, berkata dia merasakan telah mengecewakan Saddam. Saya hampir berasa seperti seorang pembunuh. Saya rasa seperti membunuh seorang lelaki yang rapat dengan saya, katanya. Selepas Saddam meninggal dunia, mayatnya dibawa keluar dari bilik hukuman mati yang dipenuhi warga Iraq. Di sana, penduduk meludah mayatnya dan memukulnya. Pada kesempatan itu, 12 tentera Amerika yang telah mengawal Saddam di penjara selama berbulan-bulan turut cedera. Malah salah seorang daripada mereka cuba melarikan diri untuk menghalang penduduk daripada melakukan perkara ini. Namun, dia ditarik oleh rakan sekerja yang lain. Kami sudah menganggapnya datuk kami sendiri, kata seorang bekas pengawal. Seorang jururawat tentera, Alice, pernah memberitahu Saddam bahawa abangnya telah meninggal dunia. Saddam kemudian memeluk saya dan berkata, saya akan menjadi abang kamu, ingat Alice. Saddam juga memberitahu pengawalnya bahawa dia akan membayar persekolahan anak-anak mereka jika dia boleh mendapatkan akses kepada kekayaannya. Saddam Hussein digantung pada 30 Disember 2006 bersamaan Hari Sabtu. Semasa umat Islam menyambut perayaan Aidilfitri seluruh dunia, Saddam Hussein dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Beliau disabitkan kesalahan jenayah kemanusiaan oleh Tribunal Khas Iraq atas kesalahan pembunuhan 148 orang puak Syiah Iraq di Bandar Dujail pada tahun 1982, sebagai membalas dendam terhadap cubaan membunuh beliau.